بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدي قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم اهدي قومنا فإنهم لا يبصرون. الحمد لله ثم الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kita kehadrat Allah Taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa di sisi Allah Taala. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat syafaat dan pertolongan daripada baginda di akhirat pula insya-Allah. Dan pada malam ni kita sambung kembali kuliah maghrib kita di bawah tajuk menganjur anak isteri supaya memelihara sembahyang. Sebagai ketua keluarga, suami ataupun ayah hendaklah menganjur anak isteri supaya memelihara sembahyang. Dalam arti kata yang sebenar ialah mengajak mereka melakukan solat. Jika wajib anda memelihara sembahyang, jika wajib anda memelihara sembahyang dan haram melalaikan. Maksud melalaikan, dia lalai sampai dia tak sembahyang, haram. Maka wajib juga anda menganjurkan anak isteri anda dan sesiapa di dalam tanggungan anda untuk mendirikan sembahyang. Maknanya suami, ayah, sesiapa sahaja yang menjadi ketua keluarga, maka dia kena menganjurkan, mengajak, menyuruh, memerintah supaya anak isteri mereka mengerjakan sembahyang. Tak kira di bawah kita ada isteri, ada anak saudara, siapa saja yang di bawah tanggungan kita, kita kena ajak dia. Dan jangan beri apa-apa uzur. Dia kata apa? Pengarang kata, dan jangan berikan apa-apa uzur, yakni keuzuran pun untuk meninggalkan sembahyang. Dengan sebab malas, tak mau sembahyang. Dengan sebab malas, tak mau sembahyang. Dengan sebab sibuk, tak mau sembahyang. Dengan sebab sakit gigi sikit, sakit kurat sikit, contohlah. Jangan sampai gila sudah. Siapa yang tidak patuh kepada perintah sembahyang itu, maka hendaklah anda ancam suami, ayah, suami khususnya mengancam dan kerasi, kena tegak. Hendaklah anda marah terhadapnya dengan sesangat marah. Jangan main-main. Nak semayang, tak mau sudah pandamu, kubur lain-lain. Tak boleh. Kena paksa sembahyang. Duduk situ, ambil wuduk, tunggu. Sembahyang sekali, tunggu. Contoh, mengerasinya. Bukan nak mengerasinya, ambil batu bepang, rembah atas kepala isteri, atas kepala anak. Itu cara tak tu. Dengan tegas, hendaklah anda marah terhadapnya dengan sesangat marah. Saya di zaman belajar ada seorang senior, kawan lah, sahabat. Anda dalam kita belajar lagi dekat sekolah menengah, dia nak kahwin dah. Lalu dia bercakap, saya nak kongsi pada malam ni, kata anak ni nak kahwin, kata molek nak kahwin, tapi saja bakal isteri anak ni jenis spesif tak semayang.
Niat dia bagus lah. Niat dia kata, anak nak ajak dia, nak suruh dia sembahyang lah lepas dia kahwin dengan anak. Kata bagus, tapi pendapat anak, carilah isteri yang pegang pada agama. Jangan cari isteri yang jahil. Kamu sanggup nak ajar dia. Akhirnya takdir Allah Ta'ala, ada kerana dia bersungguh-sungguh, dia kahwin juga dengan isteri yang tak sembahyang. Selang berapa lama, berapa tahun dah, lebih kurang 5 atau 10 tahun berlalu, kita pun belajar kat lain, sambung kat lain dah belajar. Apabila kita jumpa baru ni, tahun lepas jumpa, anak dah 3-4 orang. Buka pan balik, dia kata isteri anak tak semayang juga. Tengok. Itu sebabnya kita nak cari isteri ni yang ada agama. Lepas tu keturunan dia rupa panggah yang baik. Tengok, ada akhlak. Ada kita sanggup. Ni apabila berlaku macam ni, macam mana nak buat? Susah payah kita. Isteri tak semayang. Kalau kita tak ada, kita kerja outstation, kita keluar. Takkan dia nak suruh anak kita semayang? Pakai tak dah, sebab mak tak semayang. Ini akan menjadi satu beban. Kalau boleh, carilah yang ada mutadayyin, ada agama. Lebih lagi, dia kata apa? Hendaklah anda marah terhadapnya dengan sesangat marah. Anda kena ancam dia, kena kerasi, kena tegas dengan anak-anak isteri dalam bab sembahyang. Ni ayah sama naik dengan anak. Dah molek. Dekat maghrib pukul 7 suku, ambil baldi, ambil beledi, ambil sabung, ambil air, tarik wayar. Nak buat apa tu? Basuh kereta. Ajak isteri, ajak anak basuh kereta. Dah molek dah basuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo ya, duk mai air sabung basuh kereta. Patut tinggal dah. Basuh kereta pukul 6 tadi, pukul 5.30 tadi. Orang azan tu bawa dah anak isteri siap main kita pergi. Bagaimana kita lihat orang-orang tua kita dulu. Saya sendiri pun pukul 6.30 lewat dah tu. Kalau tak balik juga, orang tua bawa berapa dia? Orang Terengganu kata bawa emangannya, kelepasnya. Erik lalu. Erik lalu. Marah lalu. Batuk masa ni balik. Lembu kambing pun tahu reti nak balik kandang dia pukul 6. Pukul 6.30, pukul 7. Kita duduk tengah padang lagi. Ada satu, saya ada jemputan ceramah kebetulan balik di Perak. Satu surau di taman. Baguslah di tepi surau ada tempat permainan apa, court badminton, court takraw. Bagus tu Riyadhah Islam bagus. Maknanya nyelepak guting, apa nak panggil apa? Feeder killer. Tahu tu. Dia duk main. Yang tak sedapnya, Tok Bila dah congek ekor dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, lepak. Dia tak sedar, satu hari kaki dia kena lipat dah. Kena mandi dah, kena buku dah. Patut masa tu tak ada dah. Kalau nak main pun nak lepas isyak. Nak main selepas asar, sebelum maghrib balik. Kita sihat tubuh badan, kita nak beribadat. Kita banyak rezeki yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Kita nak menginfakkan segala wang ringgit, harta benda yang ada pada kita untuk sebagai amalan sedekah jariah. Nanti kita nak buat. Ni kau sihat, kau jauh dengan Allah Ta'ala. Kau kaya, kau jauh dengan Allah Ta'ala. Kau gong. Nampak tu? Tak semayang gong. Tu dia. Lebih. Dia kata lebih dari marah anda jika ia merosakkan harta benda anda. Tu dia. Nak cerita kalau tak semayang anak isteri, tak kisah. Tapi kalau dia buat jatuh Blackberry, subik orang perut, tengah duk cah atas meja tu, berbar sepak gelar. Cabut pecah hanya, acur lebur. Allahnya marah cokek ekor. Ekor belakang cokek, ekor depan cokek belakang marah. Contoh ni cara dah betul.
Begitu juga kita mendidik isteri anak-anak. Contoh isteri kita kena puji. Isteri ni nak sayang dia, kita kena puji tentang masakan dia. Sedap yang masak hari ni, Fatih masak payok. Dah bau pun payoknya isi dia. Isi keju tu. Kata, dah puji. Orang puan ni Allah kalau puji dia masak cokek ke. Tapi orang lelaki ni susah nak puji. Hak kedai mamak tu kok hak sedap. Hak angin. Nampak? 20 tahun dah kahwin, dah rajin puji isteri masak. Tengok. Masak buka puasa, masak sahur. Contoh, masak pagi, tengah hari. Puji. Yang kedua, puji orang puan ni tetap. Biar tak kurus pun, nampak seling hari ni. Padahal beli ke mana. Dia kena tahu, nak bahagia rumah tangga. Begitu juga dalam bab semayang. Bab semayang dah ambil berat. Biar mau nak semayang, tak mau semayang peduli. Tapi kita lihat hari ni suami isteri ketua keluarga hanya mementingkan keduniaan saja. Akhirat lupa. Tetap makan minum bagus dia jaga. Pakaian jaga. Bagus dia jaga. Tempat tinggal bagus. Tapi bab ibadat, bab ilmu agama dia dah ambil cakna. Dah ambil berat. Ni kita lihat. Bab makan ambil berat. Bab pakaian ambil berat. Bab rumah tangga ambil berat. Tapi bab ibadat tak berapa nak berat mana. Malah dia kata apa? Hendaklah anda marah terhadapnya dengan sesangat marah, dengan tegas, beri ancaman, kerasinya. Bukan kerasinya dengan ambil batu bepah hok keras katok atas kepala. Saya pernah balik satu hari selepas semayang subuh, melalui suatu rumah di Taman sendiri apabila subuh-subuh hari suami isteri berbalah. Terkejut badak kita. Tapi badak tak ada gitu. Terkejut badak. Sebab apa berlaku? Suami dia marah pada isteri dia. Kita tengok dia lebih kuat dekat kereta, nyambil batu bepang. Besar tak batu bepang, 3 kilo kot steel batu bepang. Dia ambil dia kelong, dia baling, dia lotar, dia tagu. Kata tagu kelong. Bahasa Terengganu. Kelong, tagu, lotar ni belah bahasa pasar. Nak cerita tu. Dia ambil batu ni tu. Allah, seriang. Bukan seriang, 2 riang, 3 riang kita tengok. Ada. Patut lontar dengan kasih sayang. Ni lontar dengan kain. Allahu Akbar. Kalau kena atas muka babi mampu. Ni atas muka orang. Dia ambil ni, dia marah. Dia kutip hak depan bangku, pong dia bekong. Ni cara dak tu. Banyak je kita apabila isteri, anak dak sembahyang, kita kena buat ancaman, kita kena beri kekerasan. Bukan masuk ambil benda keras katak tak. Kena tegas. Hendaklah marah dengan sesungguh-sungguh, jangan main. Lebih dari marah anda jika ia merosakkan harta benda. Tengok kalau dia rosak handset kita, jam kita, buat calon kereta baru, nampak tu? Allah, buat nyakit mak TV hak baru. Nak ceritanya marah lalu. Tapi bab semayang pada kubur masing-masing. Sedap dah. Si keluarga, ketua keluarga akan ditanya, akan disoal. Jika anda tidak lakukan seperti itu, kata pengarang ni, nescaya anda akan dikira sebagai orang yang merengah-rengahkan hak Allah Ta'ala. Tengok tu. Orang yang dah ambil berat bab semayang, isteri dia nak semayang, tak semayang sudah. Anak dia nak semayang, tak mau sudah. Orang merengah-rengah, dia pun rengah juga. Maka orang macam ni nescaya anda dikira, ni dikira atau dicop sebagai orang yang merengah-rengahkan hak Allah Ta'ala. Itu dia. Sayyidina Imam Al-Ghazali bertanya kepada anak murid dia, apa benda hak paling rengah sekali? Anak murid dia pun jawab, hak paling rengah sekali kapah. Angin, macam-macam kata. Kapah. Dia kata angin, dia kata buih. Imam Ghazali kata betul. Betul dah jawapanmu tu, tapi hak betul lagi ialah yang paling rengah kali sembahyang. Yakni maksud apa? Merengah-rengahkan sembahyang.
Duk sibuk ke daji. Daji tiap-tiap hari pergi Makkah. Now. Nak ceritanya. Ni perkara yang berlaku. Dok semayang bang. Maidan tu nak kata haram, dok harus. Tetapi kalau dah bunyi Allahu Akbar, dok saya lagi duk tawih duk mai lagi, jatuh haram lah. Kena jaga tu. Nescaya anda dikira sebagai orang yang meringatkan hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala apa? Sembahyang tadi. Sembahyang ni jangan main-main. Sebab Nabi sendiri dijemput oleh Allah Ta'ala. Dalam bab fardu yang lain, hukum yang lain, Allah Ta'ala turun melalui wahyu. Tapi Nabi dia sendiri Allah Ta'ala jemput di Sidratil Muntaha tu. Dia ambil dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Naik ke langit, jumpa dengan Allah Ta'ala. Pendapat kata, ada pendapat yang mengatakan Nabi naik ke sana tidak melihat wajah Allah Ta'ala yang sebenar. Tetapi ini pendapat lah, bahas lah. Dia kata yang sebenar-benar akan dilihat di dalam syurga Allah Ta'ala nanti. Nabi apabila dia dah terima fardu solat sebanyak 50 rakaat. Cuba bayangkan, kalaulah tidak dipotong, tidak didiskaunkan semayang 50 waktu tadi. Cara cuba bayangkan ni, kita semayang 5 waktu pun dah ujung-ujung nak. Cuba bayang 50. Tak dah lagi. Dah nak start lagi kereta semayang pula. Makan je kereta semayang pula. Lepas makan semayang, bangun tidur semayang, sebelum tidur semayang. Dah 50 waktu. Hak 5 waktu ni pun dah. Lalu Nabi Muhammad SAW turun ke langit ke-6. Lalu ditanya oleh Nabi Musa. Nabi Musa kata, dah mana boleh ke apa ni? Apa yang kamu dapat? Fardu apa yang kamu beri? Nabi kata, aku menerima fardu salat. Sebanyak mana tu? 50 waktu. Allah, berat tu. Nabi Musa berpengalaman dengan umat dia kata berat tu. Dinaikkan, jumpa Allah Ta'ala, minta diskaun, minta dipotongkan daripada 50 kepada biasa kurang maksimum ni. Akhirnya Nabi pun naik daripada 50 kurang 5, turun pula 45. Nabi Musa kata naik ni tak mampu lagi. Naik turun sampai 5 waktu. Nabi Musa kata 5 ni dah gok lagi ni. Umat-umat tu dah gok. Nabi kata tak lihat aku malu. Kalau kita gok barang kalau RM50, ni tawar sampai 5 riyal, nak tawar lagi 2 riyal setengah. Pakai baju Petronas, tagu dia orang. No, orang minyak dah. No, nak ceritanya, tagu dia orang, malu Ada hikmah kata Nabi jumpa naik turun naik banyak kali sebab kekasih, jumpa kekasih tak apa, jumpa acak-acak, tapi Nabi malu dah setakat 5 ni. Tengok Nabi melakukan. Tapi kita mengerjakan 5 waktu ini, pahalanya sama 50 waktu, dah kurang. Tengok hebatnya kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau orang yang memandang ringan terhadap agama, orang yang tak semayang, orang yang meringatkan hak Allah Ta'ala dicop, dan orang yang memandang ringan terhadap agama tu bab semayang, tak cerita bab lain lagi. Jika sesudah anda marah dan anda kerasi, tegahlah maksudnya, dia masih juga tidak mahu sembahyang, suruh dah, ancam dah, royak dah. Nampak tu? Dah akak nak buat dah, malah menentangmu. Tengok tu, keras gengnya boleh bini hak gitu dah. Allah Akbar. Jika sesudah anda marah, ada seorang sahabat saya, dia orang Kelantan. Ayah dia di Kota Baru ada sekolah madrasah. Masa belajar dengan anak di Syria dulu, dia duduk bilik ke budak Jepun. Saya naik bas sekali, kata lawa saudara mana Mek Jepun, siapa ke bilik, nama dia Zuhelmi, bukan Zuhelmi. Budak tu kafir. Main masuk Islam gitu, kita nak ajar dia pula buat agama kat gini dah, anak pinak nak ajar pula dah kena. Akhirnya hebatnya daripada Syria pergi Turki, naik bas 3 malam. Naik bas jauh mana wallahu alam, 3 malam baru nak sampai.
2 hari 3 malam naik bas daripada Syria ke Turki, Ankara. Nampak? Pergi berdua ni, berdating sampai macam sepasang kekasih. Kita naik bas sekali tengok, padang pula. Aku pun kenal kau. Tapi mendatang kafir ni, no. Mak dia kata kalau nikah juga, mak nak ngaku mak, nak ngaku anak dah. Mak nak ngaku anak sebab Jepun tu dalam kafir ni. Tak. Kecuali Islam tak apa. Dalam ada seorang pelajar Jepun perempuan. Dia masuk di Universiti Jamiah Abu Nur. Pak kita belajar tu, akhirnya budak Jepun ni, dia tak masuk Islam. Dia belajar pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun 4. Dia boleh apa? Best student. Bahasa Arab, Usuluddin, semua hadis, fiqh, Quran, usul. Best student. Tengok tu, dia kafir. Tahun pertama dia belajar, tahun kedua, tahun pertama best student, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat best student. Last kali dia masuk Islam. Tak apa. Tak payah ajar dah Quran, dia reti dah. Bahasa Arab dia reti dah. Hadis dia reti dah. Kan gitu. Ni kita lihat. Gitu juga kita Islam dah, tapi jahil. Macam tadi lah, saya kongsi dengan sahabat saya. Kita nasihat dah, kalau nak kahwin carilah bini semayang bang. Kalau yang tak sanggup silalah. Tapi dah kahwin 4-5 orang anak dah, dia ngilih pala khabar. Kita tak tanya. Yang anak tak tanya, isteri atas semayang tak lagi. Dia khabar. Dah 10 tahun dah tak jumpa. Dia kata Allahu Akbar, isteri anak tak semayang. Tapi dia khabar dah. Masalah suami kalau dia tak khabar, tak royak, tak ambil berat, maka suami ni dikira orang yang meringankan agama, orang yang meringankan hak Allah Ta'ala. Maka dia dicap orang yang ringan terhadap agama Allah Ta'ala. Kita nak buat ke mana kalau bini hak kerahkan tak mau semayang juga? Apa hukum? Dan apa pula pemerintah kena buat? Orang tak mau semayang ni, tengok ni dalam kitab ni royak. Jika sesudah anda marah dan anda kerasi isteri yang tak semayang, anak yang tak semayang, masih juga tidak mau semayang, dah lah tak mau semayang, malah menentangmu. Abang nak semayang, sibuk kau orang. Tengok tu sedap jawab. Nak bahan apa singa? Ke mana? Maka hendaklah anda jauhkan diri daripadanya. Jauh diri. Cari bini lain pula semayang. Mana? Ke mana? Ni bini tak semayang, hak second hand. Cari hak semayang pula. Tu dia. Ada saya nak kongsi pula. Seorang pegawai bank di Perak, sahabat saya pekat abang lah senior. Dia berhenti daripada pegawai bank di Ipoh. Lalu dia sambung belajar. Dia sambung belajar ke tanah Arab di Syria. Apabila kita bersama di bawah persatuan rumah Perak ni, kita pun tanya lah. Ni rumah tangga dah, anak kahwin dah, Syekh. Anak kahwin dah. Lepas tu anak suruh isteri anak pakai tudung je, tutup aurat. Pakai tudung, tutup aurat. Tapi akhir zaman ada juga orang hidup puluhan tahun tak jumpa dalam Quran tutup aurat. Enggak nana. Dia baca benda Bible, nak Taurat Injil. Nak ceritanya, akhirnya dia paksa, suruh, perintah, royak isteri dia menutup aurat. Isteri dia tabuk sampai dia dapat anak seorang perempuan. Dapat anak perempuan, dia akhirnya buat keputusan berhenti kerja dan dia cerai isteri dia. Dia cerai isteri dia. Dia berhenti kerja sebagai pegawai bank. Dia sambung pelajaran di tanah Arab selama 4 tahun. Akhirnya daripada seorang pegawai bank dah menjadi seorang ustaz. Balik ke Malaysia. Akhirnya Allah Ta'ala ganti. Tengok. Dia seorang pegawai bank dah berhenti kerja, lalu belajar 4 tahun 5 tahun, balik jadi ustaz. Lalu Allah Ta'ala beri rezeki. Dulu boleh bini hak jahil yang suruh menutup aurat dia tak mau, boleh seorang ustazah yang bikir, anak dara. Dia dah anak dara, ustazah pula. Tengok Allah Ta'ala beri. Mula Allah Ta'ala uji dengan isteri yang tak mau semayang, tak mau tutup aurat. Allah Ta'ala ganti balik dengan kesabaran kamu. Allah Ta'ala ganti balik dengan isteri yang ada ilmu yang digelar sebagai ustazah lah. Dan dia kata apa? Jika sesudah anda marah dan anda kasarinya, tegaklah.
anda dia masih juga tidak mahu sembahyang isteri anak-anak ni, maka malah dia menentangmu pula, maka hendaklah anda jauhkan diri daripadanya isteri lah. Itu dia. Kerana ia adalah syaitan. Tengok tu. Ada nak tidur dengan isteri tak sembahyang, syaitan. Tubik-tubik anak syaitan pula. Oi, jangan main. Nampak? Siapa isteri Firaun? Tengok. Nah, isteri Firaun, dia tak bersama dengan suami dia. Tengok tu. Sebab suami dia tak sembahyang, suami dia kafir. Bapa syaitan pula. Siap. Tidak ada guna dan tidak ada berkat padanya. Isteri yang suami paksa, dia kerasi, ancam dia, suruh sembahyang, dia tak mau, lepas tu dia menentang pula suami, maka suami kena jauhkan diri. Jangan bersamanya, bersetubuh bersamanya. Tengok. Sebab apa? Kerana ia adalah syaitan. Tengok. Tidak ada guna dan tidak ada berkat padanya. Tengok ni. Saya cerita dah. Hinanya. Kalau ada dalam rumah orang yang tak sembahyang, ataupun satu rumah sekeluarga tak sembahyang, mak ayah toki sekeluarga cucu cici tak sembahyang bang, masih ada lagi di negara kita. Allahu Akbar. Apabila berlaku di zaman Nabi Musa, tengok ni, hina tak? Nak cerita, nak banding bezakan satu cerita, mungkin saya sebut dah dalam kuliah yang lalu. Apabila di zaman Nabi Musa, seorang lelaki yang bernazar. Dia bernazar, kalau nazar dia ni tercapai, Allah Ta'ala perkenalkan, dia nak minum air kecil anjing, hak warna hitam. Kelak. Berat nazar kita ni, kalau boleh jangan nazar hak pelik-pelik. Saya nazar kalau boleh nak mahal bewok. Saya boleh nak makan bewok, nak makan babi, seolah gong-gong gitu. Saya kalau dapat naik pakak ni nak sembelih anak, kabur lalu anak ayam, anak kambing. Jangan kata anak dia. Jangan wak-wak. Saya kalau saya dah bernazar ni 2013 ni saya naik pakak, saya nak jadi kafir. Dan 13 ke kafir lalu. Jangan wak hak pelik-pelik. Nah, bernazar hak pelik-pelik. Akhirnya nak cerita seorang lelaki zaman Nabi Musa ni, dia bernazar. Dia kata, aku ni kalau dapat ni anak sekian-sekian ni, aku bernazar nak minum air kecil anjing. Lepas tu anjing pula hak warna hijau dengan biru, tak mau nak warna hitam. Mana ada anjing warna hijau, warna biru? No, anjing plastik ada, anjing warna hitam. Akhirnya hajat dia diterima. Dia pun pusing dah. Pusing dah. Kok aku hajat kau ni. Lalu dia pergi jumpa Nabi Musa. Wahai Musa, Nabi Musa, tolong beri pandangan nasihat. Abang ni, aku berapa bulan lepas aku bernazar. Lepas tu nazar aku diterima oleh Allah Ta'ala. Aku nak minum air kecil anjing warna hitam. Dah berat dah ni. Nazar wajib tak sana. Nak buat mana? Nabi Musa rajak dia ni. Kena minum lah. Allah, berat dah lah. Tak boleh dah. Tak boleh ikut lain ke konan ikut lain. No. Tak boleh. Hak nazar nak minum air kecil anjing tak ditakut lah. Boleh minum air, tukar kepada air susu kambing ke, air gok ke, tak. Nak cerita. Tak boleh. Nabi Musa kata kena diminum lah. Dah mu bernazar. Berat nanang itu. Mu yang berat. Akhirnya Nabi Musa beri pandangan. Mu pergi satu rumah. Sama. Mu tak payah minum, mu tak payah cari anjing hak warna hitam, mu minum air kecil dia, tak payah. Sama je hukum. Mu cari satu kampung tu, di tempat tu ada satu rumah, sekeluarga dok sembahyang. Mu tunggu hujan. Apabila hujan lebat, mu nganga mu tak ada air. Yang jatuh atas-atas di corang atas tu, mu nganga mulut mu tak ada, mu minum air tu. Air hujan hak jatuh atas rumah orang dak sembahyang ni, makna air tu lebih hina daripada air kecil anjing. Berat orang dak sembahyang. Dalam bab lain kalau dak sembahyang, man taraka as-salat muta'ammidan faqad kafara jihar. Siapa yang meninggal sembahyang dengan sengaja, memang sengeleng, dua leng, memang seroti. Lepas tu kita sembahyang dari pasal sengaja. Usalli fardal isya'i
sengaja aku semayang. Memang sengaja semayang, sungguh. Bukan main-main. Memang aku sengaja semayang. Nah, ni apabila orang yang sengaja semayang tak apa. Yang ni sengaja tinggal, memang tinggal tak apa semayang. Orang yang tinggal semayang dengan sengaja muta'ammid dan bersungguh-sungguh faqad kafara jihad. Nabi kata orang ni serupa jadi kafir. Dah kafir ya hidup. Cuma tak sembah tok pekong, dia tak semayang, kafir tak semayang. Islam tak semayang, kafir kok. Tengok ni pagut hadis ni. Jadi dia kata apa? Kalau isteri mu tak semayang, dia tak boleh ikut perintahmu yang kamu ancam dia, kerasi dia, maka dia menentang pula mu. Maka hendaklah anda jauhkan diri daripadanya, jangan tidur bersamanya. Khabar abang nak nikah seorang lagi, hak ustazah dia baru beli mesin lawa pula minum arak. Mana? Tak apa bang, kita semayang berapa rakaat abang nak? Abang nak suruh kita semayang maghrib 6 rakaat. Itu geli pula. Nak bang, nak apa bersinggah tak? Nak cerita. Jangan mendekati kerana ia adalah syaitan. Orang tak semayang ni ada syaitan. Tidak ada guna dan tidak ada berkat padanya. Kalau isteri tak semayang, tak ada berkat. Anak tak semayang, tak ada berkat. Tengok. Isteri syaitan, anak syaitan, jangan main. Haram menurut. Dia kata apa? Dalam kitab ni kata haram menurutkan kemahuan dan haram bercampur gaul dengannya. Abang nak itu, abang nak ini, haram menurut kemahuannya. Tengok. Kerana haram bercampur gaul dengannya. Isteri yang nak semayang, nak anak, berat sepatutnya ia ditentang dan diputuskan berhubung dengannya. Itu dia. Kerana ia telah menjadi orang yang menentang Allah. Orang yang tak semayang, isteri tak semayang, anak yang tak semayang ni menjadi orang yang menentang Allah. Bukan menentang suami je, menentang Allah, menentang Rasul, menentang malaikat Jibril alaihissalam, menentang sahabat. Parut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum. Tengok ni ayat ni sedap comel yang Allah Taala bagi. Dia nak suruh bagi peringatan. Maksud dalam bahasa kita, la tajidu qauman yu'minuna billahi wa bil yawmil akhir. Tiada kamu mendapati kaum yang beriman kepada Allah. Tengok Allah Taala kata. Allah Taala kata tidak beriman dia ni. Tiada kamu mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat itu mencintai orang yang menentang Allah dan Rasul. Ada ke kita orang beriman cinta kepada orang yang menentang Allah? Orang tak semayang menentang Allah. Orang yang nak puasa menentang Allah. Orang yang tidak mengeluarkan zakat menentang Allah. Bagaimana Sa'labah? Ini bab zakat. Bagaimana Sa'labah? Dia semayang ni bab zakat dah. Orang yang menentang Allah. Apabila dia nak semayang ni, gilir baju kain semayang dengan suami. Suami Sa'labah ni gilir dengan isteri dia. Kita tak gilir tau. Kain semayang banyak lagi tak buka ikhlas ada sedozen lagi dah kotak. Kain semayang hak suami, hak suami beli, hak balik Labuan lah, hak balik Kongo baru ni, balik Somalia baru ni Pada kain semayang ni macam-macam ada je ni. Tak buka lagi 3-4 dozen dia. Kita tak gilir. Tapi Sa'labah ni dia gilir semayang sampai lambat. Masa dia ada miskin, dia dah semayang dengan Nabi 5 waktu sehari semalam, dah semayang. Pada hari Jumaat dah semayang. Tengok. Akhirnya dia gantung, dia kata, ya Rasulullah, minta tolong sikit. Nabi kata, apa dia nak minta tolong? Nak wibora RM 500 bring. Masa tu tak ada lagi. Nak apa dia? Akhirnya Nabi pun apa dia nak? Dia kata, ya Rasulullah, Sa'labah ni minta, dia miskin ni, ya Rasulullah, tolong minta dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala supaya aku jadi kaya. Nabi takut umat dia jadi kaya. Nabi lebih gemar umat dia menjadi miskin daripada kaya.
Tengok ni, masa Sa'labah dia tengah miskin, dia boleh semayang dengan Nabi 5 waktu. Dia boleh semayang setiap minggu Jumaat dengan Nabi. Apabila dah dia nak sangat, dah bersyukur dalam keadaan begini, Nabi pun tak ada tangan, ya Allah, ya Tuhan, aku berdoa kepada Allah Ta'ala. Lalu Sa'labah ni diberi kekayaan. Kaya dengan apa? Nega emas, nega dinar, dirham, dah. Nega burung walik. Nega apa? Kambing, ghanam. Allah Ta'ala beri sepasang bela kambing. Lepas kambing beranak biuk, lepas dah banyak. Apabila bela 2 ekor, dah tu bela dah kapur. Dah main beratus-ratus ribu ekor ni kambing. Dok dalam kapur, dalam taman gini, mau dah orang. Bau tai kambing, bau air kecil kambing, busuk kambing. Akhirnya dia pun berpindah di pendalaman yang jauh. Apa orang Arab ni paling sikit saya tengok lah. Kita pergi tempat perkampungan dia, paling sikit bela kambing 500 ekor. 500 ekor tu sikit je. Kita dalam grup 5 ekor. Banyak dah. Nak 11 ekor rasa banyak dah, rasa geram dah. Dia 500 ekor, beribu. Allah Akbar. Tengok tu. Hak tukang pengembala kambing ni tidur dengan kambing. Saya tengok sendiri. Orang Badui. Hak jenis orang Badui, orang kampung. Tidur dengan kambing. Buat kemah dalam kumpulan kambing. Kita tukar. Lepas tu kambing kaki pak ni, kambing kaki lu. Nak cerita ni. Akhirnya dah banyak kambing. Tengok tu. Nak cara nak elok kambing, nak beri makan, nak doda, nak jaga. Akhirnya dah sembahyang. Dah sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang subuh, dah sembahyang garik ni Isyak. Lepas tu banyak biok lagi kena duduk jauh lagi pula. Dah banyak beribu dah ni. Dah kapur. Kena jauh cari padang hak luar. Dah sembahyang 5 waktu dengan Nabi. Tengok tu. Dah. Lepas tu dah sembahyang Jumaat seminggu sekali, jumpa seminggu sekali sebab kambing banyak. Lepas tu banyak lagi. Dah sembahyang Jumaat dengan Nabi. Ni Sa'labah. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan perintah supaya membayar zakat. Apa yang Sa'labah khabar ke Nabi? Dia kata, ya Rasulullah, doa supaya aku jadi kaya. Apabila aku kaya, aku nak bantu orang, nak keluar zakat, nak bantu fakir miskin, nak bantu anak yatim. Sedap janji. Benda tak ada, sedap lalu. Dah ada. Lalu Nabi pun kata pegawai dia pergi ambil zakat, pergi kutip. Jumpa Sa'labah. Allah Ta'ala perintah, Nabi perintah, keluar zakat. Dia kata gua ni, aku susah payah beli kambing, nak ikut orang banyak cantik. Kelah. Nampak ni? Lupa diri dah. Akhir dia kata gini, mungkin minta dengan orang lain dulu. Apabila pegawai Nabi ambil, pergi minta orang lain bagi belakang. Dia lepas tu mari pula surah. Dah apa yang mari semula? Dulu dia kata nak bantu, kata nak keluar zakat, kata nak bantu. Tengok dah, lari dah. Akhirnya Allah Ta'ala perintah, ya Muhammad, jangan terima zakat yang dikeluarkan oleh Sa'labah. Tengok tu. Akhirnya dia dengar berita tu. Dapat berita dalam internet, dalam Facebook, dalam mesej orang tu, kekor kambing diberi, nak beri ke Nabi. Nabi tak mau ambil dah. Allah Ta'ala murka, Nabi murka. Tengok. Tu bab zakat. Ni bab apa? Ni bab sembahyang. Benda-benda yang fardu. Benda yang fardu kita tolak, kita canggah. Mayang apa kau tak wajib, tapi keluar apa kau zakat? Kita susah-susah kerja keluar apa zakat? Bukan wajib, kafir. Kalau hak wajib kita bangkang, kita kata tak wajib jadi kafir. Bukan kita kata hak sunat pun, kalau kita mempermain-mainkan, pakai apa gak janggut-janggut macam kambing, kita tahu janggut nak ikut sunnah Nabi. Contoh, ada ustaz ke tok guru pakai kayu sugi Allah, nyokok ketek gigi lepas tu makan, doa semayang, pakai jubah macam unta. Tak dia menghina sunnah Nabi. Antara sunat hina jadi kafir. Benda hak sunnah tu hak sunat, jangan hak wajib apa telah lagi. Ni kena ambil berat dah. Akhirnya
Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Mujadalah tadi, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'uhum aw abna'ahum. Tengok Allah Ta'ala sebut, tiada kamu mendapat di kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat itu mencintai orang yang menentang Allah dan Rasul. Isteri mu tak semayang, mu suruh dia, mu ancam dia, mu kerasi, mu tegasi dia, lalu dia menentang kamu. Kamu jangan bercampur dengannya, jangan terima permintaannya, kena hindar daripadanya. Tengok ni, kena pulaunya. Dok kamu cinta pada mu cinta. Sebab dalam kitab ni kata orang yang tak semayang itu golongan syaitan. Tak kamu sayang cinta pada syaitan, orang yang lawan Allah. Tengok, bahkan bercanggah sekalipun orang itu bapa mereka atau anak-anak mereka. Tengok ni, Allah Ta'ala telah menafikan keimanan orang yang mencintai siapa sahaja yang menentang Allah. Allah Ta'ala menafi kita yang beriman. Kalau kita cinta pada orang yang menentang Allah, kita cinta Allah Ta'ala menafi iman kita. Jangan. Dia kufur dengan sebab kata-kata, dia kufur dengan sebab perbuatan keingkarannya perintah Allah Ta'ala. Kita cinta, kita sokong pula dia. Kita menyokong atau memberi sokongan padu orang yang menghalang daripada hukum Allah, daripada hukum-hukum yang Allah Ta'ala perintah dalam Quran. Kita sokong pula, kita setuju pula, kita buat saing. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala telah menafikan keimanan orang yang mencintai siapa sahaja yang menentang Allah. Tak semayang, tentang Allah. Tak puasa, menentang Allah. Tak mengeluarkan zakat, menentang Allah. Ada harta, tak mau pergi haji, bialu. Duit banyak, pergi New York boleh, pergi China boleh. Ataupun dalam arti kata yang sebenar, untuk melaksanakan hukum Allah, hukum hudud, dia tentang. Dia kata tak adil pula. Maka tidak beriman kalau kita sayang dia. Allahu Akbar. Ni perkara yang Allah Ta'ala sebut, tilka hududullah fala ta'taduha. Tengok tu. Inilah hukum yang Allah Ta'ala larang. Jangan minagak. Kalau minagak juga kena sebab. Kena sebab 40 rotan. Nabi sebab orang yang minagak 40 rotan. Sayyidina Abu Bakar sebab juga 40 rotan. Sayyidina Umar 80 rotan. Orang yang minagak, ini hukum hudud. Orang yang minagak kena rotan 40. Nabi rotan 40. Sayyidina Abu Bakar rotan 40. Sayyidina Umar 80. Nabi kata jangan kurang. Dia rotan 25. Tak tu. Baru ni dia rotan dan rotan. Lepas tu denda 5,000. Tak tu. Nabi tak ajar gitu. Nabi ajar dalam hadis dia kena rotan orang yang menagak 40. Jangan kurang. Dan jangan lebih daripada 80. Ni hak hudud. Nak kena faham. Lepas tu Allah Ta'ala kata, as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, apabila melakukan kecurian kena potong tangannya. Ni hukum Allah. Bukan hukum sebuah parti politik siapa dah. Hukum Allah. Siapa tentang, siapa pelengkeh, siapa kata macam-macam, hina. Tak ada iman. Kita pula sokong, kita pula sayang. Allahu Akbar nak jawab tuan. Hukum hudud bukan nak laksana di alam barzah. Tak perlu dah. Al-an. Arab kata now, sekarang. Hari ni kita lihat. Saya nasihat sahabat. Semalam saya mengajar di Masjid Solihin. Trend hari ni pencuri hak masuk malam tu kurang dah. Yang pertama, golongan-golongan bukan orang negara kita. Saya tak mau sebut lah, ya? Negara mana-mana, dia belajar ilmu, dia boleh hidup. Dia boleh hidup. Dia boleh baru. Paling agung. Bukan paling agung. Hak duit. Dia boleh hidup. PT ni keras lagi baru boleh tubik ATM. Dia boleh hidup dalam rumah tu ada PT, dalam rumah tu ada emas. Dia dah hidup tahi walaupun kuning macam mah. Kalau ada emas banyak dia hidup. Rumah ni ada. Ni hak dia belajar ilmu-ilmu sahih. Kalau ilmu yang moden ni, dia pakai scan ke mana tau. Dalam kereta-kereta kita ni ada laptop ke ada apa. Dia pakai alat benda tau. Elektronik tau. Dia lalu kok kereta dia tekan. Petek. Dia tu ada barang
Ada laptop, ada iPad dan sebagainya. Yang pertama dia boleh bau RM1. Bau duit. Kedua dia boleh bau emas. Sekarang ni trend saya nasihatkan sahabat-sahabatnya, khususnya pada hari Jumaat. Trend hari ni ditukar di Kemaman, di Mok Cidi, di Jabur, di Geliga, di Binjai. Trend dia masuk rumah pada hari Jumaat. Orang tengah tok lelaki pergi Jumaat, tolong pesan isteri dan anak-anak di rumah kunci itu. Jangan awak gohong. Dia mari dengan motor pakai helmet, pakai masuk direct je. Nak katok tak jadi dia pakai helmet. No, katok hati kalau kita ada. Banyak kes berlaku di Cukang. Di sini wallahualam. Isteri kita hari Jumaat tu tengah masuk kadang tok lelaki nak balik pukul 2.30 nak makan tak. Kunci pintu sebab dia naik motor dia tinjau. Dia tengok suspek. Dia tengok rumah gohong nak masuk. Ambil bahan laptop. Itu ni dia takut berlaku pembunuhan. Itulah benda yang dimasukkan hudud. Orang yang menentang Allah tentang sembahyang, syaitan. Orang yang menentang Allah tentang bab puasa, tentang bab zakat, tentang bab hudud, dok kira lah mempermainkan hukum Allah Taala, mempersonalkan. Dia ni Allah Taala kata ni dalam disebut dia ni syaitan. Jangan menghampiri, jangan sokong dia. Allah Ta'ala menafikan keimanan orang yang mencintai siapa sahaja yang menentang Allah dan Rasul. Dan meskipun mereka orang yang terdekat sekali kepada kamu, biar dia isteri kamu, anak kamu, mak kamu, ayah kamu, kalau dia lawan hukum Allah Ta'ala, kamu tidak boleh taat pada mereka. La ta'atan makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Tak kira kepada pemimpin yang duk sokong Yahudi ke, buat hubungan diplomatik ke, hubungan perdagangan ke, tak boleh taat dah. Nak kira ni kena sensitif tentang hukum-hukum. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara ni tidak akan redha kepada semua orang. Hei orang Melayu, hei orang Islam, hei orang Arab, orang Islam tidak redha hatta tattabi'a, hingga kamu ikut cara mereka. Tengok tu. Ni kita lah. Akhirnya sekali dia kata apa? Jangan sekali-kali biarlah orang rapat dengan kamu. Tidak ada uzur untuk meninggalkan sembahyang. Allah sibuk setakat mana? Wajib sembahyang. Sakit setakat mana? Wajib sembahyang. Miskin setakat mana? Wajib sembahyang. Kaya setakat mana? Wajib sembahyang. Kecuali tak ada orang yang jahil, yang lalai lagi lupa. Apabila ia telah meluputkan suatu sembahyang, orang jahil ni orang lupa. Dia luput sembahyang, hendaklah disuruh mengqadakan. Qada sembahyang berserta taubat. Qada sembahyang ni. Orang yang jahil tak sembahyang, orang sibuk surah balas siang malam, dia tak cari. Ada berlaku satu kes di Kijang. Siapa masjid Kijang kena rombok dah. Buat masjid baru. Orang ni dalam hidup dia tak pernah pergi sembahyang, tak pernah pinjok masjid Kijang. Masjid Kapur Baru ke apa? Kau dekat Bandar Buli tu. Orang ni tak pernah mayang jemaah, tak pernah garit ke isyak, terawih ke mayang. Akhirnya mati, orang bawa dia. Bagi patah yang payang. Lepas tu lepas je dalam air. Ke mana? Mayang dalam rok lepas je, tak tinggal gitu ke mana? Tak pernah pinjok nama Allah Ta'ala. Masa tu nak bawa. Kita nak terima surah badan ni, hak hidup. Hak mati tak mau. Sebab kita nak mengajar, kita nak bagi supaya kita tak jahil, suami tak jahil, ayah tak jahil, isteri tak jahil, anak tak jahil. Nampak? Okey. Seterusnya dia kata apa? Orang yang nak semayang ni, orang yang lalai meluputkan semayang, hendaklah disuruh mengqada, bertaubat dan berjanji tidak akan mengembalikan, meluputkan lagi. Adapun meninggalkannya tanpa sebab, maka tidak ada unsur sama sekali. Betapa tidak dengan meluputkan sembahyang dia waktu saja sudah mendapat dosa yang besar. Tak sembahyang maghrib saja-saja duduk tepi patah, malah sembahyang, walaupun ia segera mengqadakan dengan serta-merta, bukanlah dinamakan uzur. Uzur ni. Dan apabila ia meluputkan sembahyang dari waktunya kerana terlalu sibuk dengan urusan dunia. Tengok tu, duk sibuk dengan urusan dunia, atau seumpamanya tidak ada uzur sama sekali untuk meninggalkan sembahyang, sibuk setara mana pun,
tak kena wajib sembahyang. Tak boleh anak sibuk entas sembahyang dulu. No. Macam baru ni berlaku. Orang duk sibuk Maulidur Rasul. Mana Ustaz Amir? Sallallahu ala Muhammad. Dia muda. No. Selawat hari Jumaat. Beragak 7 km. Hak wanita patuh tumit tinggi. Selawat ni bagus ni. No. Macam-macam pakaian. Hak pakai purdah. Hak ayat unta. Unta mampu. Tahu tak? Patuh. Nak beli unta mahal. Buat unta. Sallallahu ala Muhammad. Apa? Beragak ni 8 km, 10 km ni. Siapa 12,5? Orang kata, cukup lah beragak. Maya Jumaat pula. Budak muda kata, gua mana? Aku beragak dah tadi. Jemaat suruh lain pula semayang. Kan kelah. Tak kena. Aku letih dah beragak tadi. Semayang Jumaat suruh lain pula. Oh, main suruh-suruh begitu. Oh, selawat bahagian tu. Semayang bahagian lain. Lepas tu, makan bagi ramai-ramai. Ke mana? Sebab jahil. Kita tak ambil hak jahil. Sibuk secara dunia, semayang tetap semayang. Tidak ada uzur untuk meninggalkan semayang, melainkan orang yang tertidur. Orang tidur tak boleh nak. Ataupun orang terlupa. Tidak disalahkan. Tertidur atau terlupa. Yang akhir saya nak perhabis sebab minggu depan kita nak masuk perihal zakat. Kita nak perhabis lagi. Menghukum orang yang meninggalkan semayang ni kerja siapa? Pemerintah. Pemerintah. Setiap pemerintah ataupun penguasa yang berwajib hendaklah memaksa orang ramai supaya menunaikan sembahyang fardu. Jika seorang itu meninggalkan sembahyang kerana malas, hendaklah ia menjatuhkan hukum bunuh ke atas ni. Memang semulai, memang sengaja tak sembahyang, maka pihak pemerintah kena hukum menjatuhkan hukum bunuh ke atas ni. Bunuh. Berat. Iaitu setelah menyuruh bertaubat. Dia duduk atas bukak, dia duduk tengah padang maegoh dok semayang Jumaat. Nya heret lalunya tetok kom padang muka. Lepas tu kecing pula atas muka buat macam Amerika punya. No, jahannam semua. Akhirnya tak tahu. Dia kena panggil dulu, suruh dia bertaubat, suruh dia semayang, tetapi ia tetap ingkar. Enggak, tak ambil semayang. Panggil dah, wayak dah, wani dah, suruh taubat. Tambah, dia ingkar, barulah bunuh. Begitu juga orang yang murtad dalam bab hudud. Man badala dinahu faqtulu, Nabi kata. Orang yang badala ni menukar agama, macam tukar pakaian. Dulu dalam agama Islam, lepas tu tukar, ambil agama lain pula, Kristian, ambil agama Buddha, agama apa-apa, masuk Kristian ke, masuk agama lain. Nabi kata, man badala dinahu. Siapa yang tukar agama dinahu, faqtulu, Nabi kata, maka hukumnya bunuh. Bukan dia kata, garik tadi, aku nak jadi kafir. Set imam, AJK Surah ni, nya kerja atas tangga, betul ada pisah melih balik kapal dia, nya tetok lalu. Nyekerak 20. Dia dah mana pandi 18, kita kerak 20. Lepas tu nyetok dalam plastik hitam, bawa ranger highlight pergi dekat ibu. Ibu tu apa? Zoo. Mini zoo. Memang kata, alhamdulillah hari ramai hak dak sembahyang. Pakat kekoh dah. Kena panggil dulu. Orang yang bertaubat ni, orang yang murtad, kena panggil dia, kena nasihat, panggil ustazah, panggil ulama' kabur, balik awal Islam. Dah agama lain dah betul, agama Islam dah agama yang betul, kabur. Sampai pendapat ulama' kata 7 hari hingga 20 hari. Hari yang ngelak kali dia kata, ustaz, asal lebih waktu yang hari liu. Aku tak ambil, aku nak kafir. Mu tahu tak? Dia je kau pula ustaz. Tak kata 20 hari aku syarah. Aku tak apa. Kalau dia tak ambil juga hari akhir, pancung kepala ni pemerintah. Orang yang itu dah berlaku lah orang murtad. Kau ni di Kemaman ni, nama Aisyah, nak tukar agama lain, nak tukar nama lain. Tengok sedih. Aisyah tu siapa? Orang Melayu kita. Padri Kamarudin. Nak cari padri yang terbesar di Asia, bergabung dengan Singapura. Aku ambil kira kat tu. Ni pemerintah lah, wajib kena laksana. Laksana ni dia termasuk dalam hukum hudud.
Nak selamat harta benda kita, kena laksana hukum wudu. Nak selamat akidah, kena laksana hukum wudu. Nak selamat zuriat supaya tak ada anak yang berzina, anak yang di luar yang haram, contoh, kena hukum wudu. Tengok tu. Orang yang membunuh dengan sengaja, kena bunuh balik. Tak apa dah bunuh, dengan syarat seorang isteri yang suaminya dibunuh, lalu dia maaf, dia kata tak apalah saya maaf si pembunuh ni, tapi dengan syarat dia kena bayar 200,000. Contoh, si pembunuh ni tak perlu dihukum bunuh balik dan dimaafkan oleh isteri dan anak-anak, tapi syarat kena bayar 200,000. Kalau dia tak bayar, kena bunuh juga. Nampak? Dalam Islam ni mudah je. Kita jangan buat kejahilan kita, bercakap dengan jahil, bercakap dengan nafsi. Akhir sekali dia kata, setiap pemerintah atau penguasa hendaklah memaksa orang ramai supaya menunaikan sembahyang fardu. Ni yang pelik, yang susah sikit ni yang kita lihat ya. Mungkin saudara tengok sendiri, apabila tak kisahlah pembesar-pembesar nak sembahyang Jumaat, faham tak? Nak sembahyang, nak rasmi masjid-masjid sembahyang Jumaat, lalu pegawai-pegawai keselamatan hok terapik-terapik, kita tengok duk cegat tengah jalan. Patutnya hok nak jaga jalan tu beri hok orang puan. Orang lelaki kena sembahyang dulu sembahyang Jumaat. Jangan duk tengah jalan nak jaga pembesar, kita duk sembahyang Jumaat. Tengok berat. Ini pemerintah yang Islam, pemerintah yang nak hukum Allah Ta'ala, pemerintah yang beriman, yang bertakwa. Macam berlaku kepada Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih, yang menawang balik Konstantinopel di Turki. Tengok tu, Ayub Sofia, tengok bagaimana gereja yang besar ditawan dan dijadikan masjid. Nabi bersabda selepas 700 tahun Nabi bersabda, Muhammad Al-Fatih Sultan. Sultan ni tengok, yang beriman, dia pergi sendiri, pergi dia terjun dalam sungai, dalam laut, dia berenang, dia ukur luas mana, tebal mana, tinggi mana, jaga istana puak-puak Rom. Tengok tu, supaya dia dapat serang. Sebelum dia serang, dia atak utusan, wahai tentera, wahai Raja Rom, hendaklah kamu menyerah kalah dan memeluk Islam, mengucap 2 kalimah syahadat. Kalau kamu tidak menyerah kalah, kami akan menyerang. Ini nak serang lalu. Dia kata, mu nak serang guana, istana aku dipenuh dengan laut, istana aku besar, berapa belah kaki tebak, mu nak tembak guana. Lalu ada seorang pakar yang ditawan dalam istana oleh tentera Rom, Muhammad Al-Fatih Sultan sendiri ni, pergi tebuk, korek lubang, buat terowong bawah istana ni, korek, dan dia kaji, dia dapat masuk dalam penjara, korek bawah penjara, lalu dia tebuk lubang, dia mengambil ahli sains yang boleh mereka Maryam ni yang ditarik oleh 50 ekor lembu. Besar mana? Besar lagi pada tiang hak ni. Dan dia reka dan dia tembak. Istana Konstantinopel, nak tengok tu, habis runtuh hancur. Lepas tu nak masuk ke laut, tentera Rom telah sekat dengan rantai-rantai pula, jerangkak sama pula. Kalau langgar pecah meletup. Akhirnya tentera Islam tak boleh masuk teluk tersebut. Lalu tentera yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, dia memerintah supaya tentera dia tebang bandar bukit. Cuba logik tak? Kapal hak besar ni, tentera kapal perang ni, ditebang balok-balok tersebut, dan balok-balok, batang balok ni dijadikan pelapik dan lemak-lemak, minyak-minyak, lemak-lemak binatang disapu di atas batang balok, dan balok kapal tersebut ditarik tu pada malam tersebut, tarik kapal awak naik batang bukit, dan nak lalu kau tu sekat dengan rantai, tak boleh masuk. Nak masuk ke teluk, dia tebang balok di atas bukit, dia ringgit naik kapal, terjun dalam teluk besar. Tentera Islam dah kepung lah. Tengok Sultan Muhammad Al-Fatih
yang beriman. Nah, dia tegas dalam perjuangan. Orang yang tak boleh menjalankan tugas untuk dalam sesi peperangan tersebut dipecat, ditukar dengan pada orang lain. Dia kena tegas. Jadi sangat gitu juga pemerintah kena tegas. Rakyat, pemimpin mesti semayang.